Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah dan rakan-rakan. Hari ini saya Amirah Nur Farzana binti Sadi Isam dan rakan pembentang saya Parvati anak perempuan KK Tarin akan membentangkan tajuk kemahiran merumus dan menutup pembelajaran. Apakah itu menutup pembelajaran? Penutupan adalah langkah terakhir guru dalam sesi pengajaran dan pembelajaran di mana murid akan menyusun rancangan dan dibantu oleh guru. Penutup akan membantu pelajar untuk mereka mengetahui tentang apa dan mengapa yang mereka pelajari dan bagaimana ia dapat digunakan. Menutup pembelajaran menjadi satu elemen yang penting dalam pembelajaran. Pada waktu itu, guru akan melihat sejauh mana kefahaman murid dalam mengikuti pembelajaran mereka sepanjang tempoh mengajar. Apabila melakukan penutupan pembelajaran, guru dapat memastikan pembelajaran disampaikan dengan baik dengan menyoal semula kepada pelajar tentang pembelajaran tersebut. Pada masa yang sama, membimbing mereka membina gambaran keseluruhan supaya lebih mudah mereka mengingati tentang apa yang mereka pelajari. Komponen menutup pembelajaran meliputi mengulang kaji dan menilai pelajar tentang subjek yang diajar. Seterusnya, objektif pengajaran merumus dan menutup pengajaran. Pertama, menilai tahap penguasaan pelajar. Setiap pelajar mempunyai tahap penguasaan yang berlainan, jadi guru perlu bertanggungjawab bagi mengetahui tahap penguasaan pelajarnya agar pelajar faham tentang apa yang guru sampaikan. Kedua, membantu pelajar menerapkan apa yang mereka pelajari. Setiap sesi pengajaran, pelajar perlu memahami apa yang mereka pelajari dengan kaedah merumus dan menutup pelajaran dapat membantu mereka menerap ilmu yang dipelajari supaya dapat digunakan pada masa yang akan datang seperti peperiksaan. Ketiga, menilai keberkesanan pelajaran yang guru telah sampaikan mengikut tujuan dan objektif pembelajaran. Guru perlu memastikan keberkesanan pembelajaran yang disampaikan agar guru boleh memperbaiki kemahiran atau teknik. Objektif ini dapat membantu guru mengenal pasti kekurangan guru, menyampaikan ilmu, pengetahuan mengenai topik dan perkara yang diajar. Keempat, guru dapat membuat rumusan dan kesimpulan terhadap pelajaran yang disampaikan kepada pelajar. Guru sewajarnya merumus agar pelajar mengetahui objektif yang mereka pelajari. Oleh itu, guru perlulah mencapai objektif merumus dan menutup pengajaran supaya pelajar dapat memahami tentang topik yang diajar. Terdapat dua jenis merumus iaitu kognitif dan sosial. Penutup kognitif adalah penutup yang menumpukan kepada pemikiran murid. Guru akan membuat senarai isi kandungan yang mustahak yang perlu diketahui dan dihayati oleh pelajar. Penutup ini juga bertujuan untuk melihat pengukuhan pelajar tentang apa yang mereka pelajari dan seterusnya guru memberi fokus kepada pengukuhan murid. Dalam segmen ini, guru boleh menyoal isi-isi penting yang dipelajari oleh murid supaya boleh melihat keupayaan pelajar yang mengikut sesi pembelajaran. Guru juga tidak boleh memberikan penumpuan kepada penghafalan dan pengulangan sahaja, malah guru perlu membantu pelajar dalam membuat penghubungan tentang topik yang diajar. Contoh rumusan kognitif pertama adalah menggalakkan perbincangan pelajar supaya pelajar aktif dalam kelas. Yang kedua, meminta pelajar menjelaskan tentang apa yang mereka faham tentang pembelajaran. Yang ketiga, guru meringkaskan perbincangan. Hal ini penting agar pelajar dapat memahami sepenuhnya tentang objektif pembelajaran. Kedua, penutup sosial yang mempunyai perkaitan yang menjadi pelengkap kepada penutup pembelajaran. Tujuan penutup sosial ini adalah memberikan satu perasaan terhadap pencapaian pelajar. Pengajaran rumusan sosial ini adalah untuk menilai dan memberikan ganjaran seperti pujian, dorongan dan galakan yang sepatutnya supaya pelajar dapat motivasi secara langsung. Contoh bagi rumusan sosial ialah guru memberikan pujian kepada pelajar yang dapat menjawab soalan. Melalui pujian, murid akan berasa dihargai dan dapat mempengaruhi mereka dalam sesi pembelajaran. Kedua, guru memberikan dorongan dan galakan supaya mereka terus motivasi. Hal ini kerana murid yang mendapat dorongan dan motivasi akan sentiasa bermotivasi bagi mengekalkan dan meningkatkan tahap penguasaan mereka. Seterusnya, kepentingan merumus kepada murid dan guru. Kepentingan merumus kepada murid adalah meningkatkan motivasi pelajar. Motivasi ialah satu keadaan individu atau kumpulan berusaha menggerakkan tingkah laku atau dorongan bagi tujuan mencapai matlamat dan insentif tertentu.
Dengan adanya motivasi ini, secara tidak langsung akan menimbulkan minat pelajar terhadap pembelajaran ini. Kepentingan merumus kepada pelajar yang kedua adalah dapat menghubungkan idea pembelajaran yang telah dipelajari sebelum ini. Dengan rumusan ini, pelajar dapat mengukuhkan hasil pembelajaran mereka dengan ilmu yang mereka dapat sebelum ini. Sebilangan topik mempunyai perkaitan antara tajuk dan peristiwa yang membawa kejelasan kepada pelajar. Oleh itu, mereka akan lebih memahami tentang perkaitan tersebut. Seterusnya, kepentingan merumus kepada guru. Yang pertama adalah memantau dan mendiagnosis pembelajaran. Guru perlu memastikan keberkesanan pembelajaran yang bermakna kepada pelajar serta berkait dengan isi dan objektif pembelajaran. Guru juga dapat menguji pengetahuan murid-murid terhadap topik pengajaran. Kedua, guru dapat mengenal pasti sama ada pembelajaran tersebut disampaikan dengan baik. Apabila pelajar dapat memahami tentang apa yang diajar, bermaksud guru telah berjaya dalam menyampaikan ilmu. Secara tidak langsung, ia juga memotivasikan guru bagi memastikan pengajaran seterusnya dengan lebih baik. Peranan guru dalam proses merumus. 5E merupakan satu model instruksional yang berasaskan kepada pendekatan konstruktivisme untuk pembelajaran. Model ini menyatakan bahawa pelajar membina idea baharu berdasarkan kepada idea lama mereka. Pendekatan 5E ini juga sesuai dengan pelajar pada semua peringkat umur termasuk dewasa. Setiap E dalam 5E menceritakan mengenai fasa pembelajaran bermula dengan engage, explore, explain, elaborate dan juga evaluate. Kaedah 5E ini membolehkan pelajar dan guru untuk mengalami aktiviti yang biasa dengan menggunakan pengetahuan asas untuk membentuk dan akhirnya meningkatkan kefahaman kepada konsep dengan berterusan. Engage iaitu E pertama, engage bermaksud penglibatan. Terlebih dahulu, guru perlu memperkenalkan konteks sesuatu pembelajaran. Guru juga turut menyediakan situasi bagi episod pembelajaran yang dapat meningkatkan pemahaman pelajar dalam memberikan kerelevanan kepada pembelajaran. Guru mestilah menggalakkan perasaan ingin tahu mengenai the big idea murid untuk memberi idea awal mengenai pembelajaran yang akan diajar pada hari tersebut. Oleh sebab itu, guru dapat mengetahui pemahaman sedia ada pada murid dan mengesan salah konsep dan membetulkannya dengan teliti. Membolehkan guru mengetahui bagaimana untuk memulakan pembangunan pemahaman murid supaya hasil pembelajaran dapat disampaikan kepada para pelajar. Seterusnya, E kedua adalah explore. Explore bermaksud penerokaan. E ini amat penting dalam sesi pembelajaran. Dalam fasa ini, murid akan membina pemahaman konsep berasaskan first hand experience dan mula menjawab soalan yang diutarakan. Dalam penerokaan, murid boleh dibimbing atau diberi maklumat yang tambahan bagi memudahkan pembelajaran dan meningkatkan pemahaman pelajar. Yang penting, murid perlu mempunyai ownership. Dengan ini, pelajar dapat membina idea berdasarkan pemahaman yang sedia ada. E ketiga adalah explain. Explain merupakan peringkat penerangan yang memerlukan input dari guru setelah murid membina pemahaman konsep. Proses ini melibatkan pemantapan dari segi terminologi, definisi, model dan analogi. Guru perlu melibatkan murid dalam membuat penerangan dan pembinaan idea. Selanjutnya, refleksi apa yang telah murid temui dalam penerokaan dengan menggunakan soalan. Sekiranya perlu, guru boleh menambah idea baharu dengan ulangan peringkat seperti penerokaan kepada penerangan ataupun daripada penerokaan kepada penerangan. Fasa ini dikenali sebagai pembelajaran berpusatkan pelajar iaitu pengajaran micro-teaching. Seterusnya adalah elaborate, ialah pengolahan yang berfungsi mengukuhkan, mendalami dan mengembangkan pemahaman konsep melalui pengaplikasian konsep. Pelajar diberi masalah untuk diselesaikan bagi memahami bagaimana big idea dipraktikkan dalam pembelajaran, iaitu berdasarkan pengajaran micro-teaching. Hari sekali ialah evaluate, iaitu penilaian melibatkan pentaksiran melalui pelbagai kaedah dan tugasan. Guru harus dilakukan di akhir setiap untuk menyemak perkembangan pemahaman murid, iaitu pentaksiran formatif, maka ia berbentuk sumatif untuk mengukur pencapaian murid.
Meminta pelajar meringkaskan pelajaran, meminta pelajar mengemukakan soalan, bertanya kepada pelajar apakah maklumat penting dari pelajaran merupakan peranan guru dalam merumus. Mengemukakan soalan adalah bahagian penting dalam interaksi harian guru dengan pelajarnya. Soalan memberi guru kemampuan untuk memeriksa dan meningkatkan lagi pembelajaran pelajar. Walau bagaimanapun, penting untuk diperhatikan bahawa tidak semua soalan dibuat sama. Menurut Dr. Doyle Cassell, pengajaran berkesan adalah soalan yang berkesan harus mempunyai kadar tindak balas yang tinggi sekurang-kurangnya 70 hingga 80%. Diedarkan secara merata ke seluruh kelas dan menjadi representasi dari disiplin yang diajar. Bagi membiasakan pelajar dengan soalan sebegini, maka guru hendaklah sentiasa memberikan soalan berbentuk kebat, iaitu berdasarkan micro teaching. Semakin banyak soalan kebat, semakin luas tahap pemikiran seseorang pelajar itu. Tapi bagaimana yang dikatakan dengan soalan kebat? Antara ciri-ciri soalan kebat adalah soalan yang menguji kemahiran berfikir pelajar pada tahap analisa, sintesis dan juga penilaian. Soalan-soalan berbentuk wajarkan, cadangkan, ramalkan adalah antara beberapa kata tugas yang memerlukan pelajar menguasai kebat. Maka memperbanyakkanlah soalan-soalan yang sebegitu. Guru juga dapat melihat keupayaan pelajar memahami sesuatu blok ataupun informasi dan juga perhatian pelajar daripada satu fakta kepada fakta yang lain. Guru juga perlu menekankan kepentingan isi dan juga arah membentuk konsep pemahaman yang tersendiri. Guru perlu mengesan pengetahuan berbahasa pelajar. Proses ini menggalakkan pelajar berfikir secara kreatif, inovatif, logik dan kritis, mendorong pelajar menyusun dan menghuraikan bahan yang diajar. Walau bagaimanapun, penggunaan teknik penyoalan adalah untuk mencerna pemikiran. Ini kerana soalan yang dikemukakan untuk menganalisis, mensintesis dan menilai kemahiran dan menyediakan latihan untuk pelajar berkomunikasi. Memberi tumpuan kepada perkembangan adalah peranan guru sebagai individu memberi pilihan kepada pelajar jenis pengetahuan dan apa yang ingin dipelajari, mewujudkan kolaborasi untuk membina pengetahuan dan persekitaran positif, terlibat dalam penilaian berterusan serta sikap guru yang mendengar pandangan pelajar dan melibatkan pelajar untuk merancang pembelajaran. Pelajar bertanggungjawab atas pembelajaran melibatkan pelajar secara terus dalam menemui pengetahuan menggunakan bahan yang mencabar, pengetahuan sedia ada dan pemahaman konsep baru yang mendalam. Prinsip kemahiran merumus pelajaran. Penutupan yang diberikan oleh guru sepatutnya berjaya meninggalkan kesan yang berkekalan. Penutupan pengajaran perlu memberi makna kepada para guru dan berasaskan minat, kemampuan dan peringkat umur. Penutupan pengajaran sepatutnya dapat mewujudkan perkaitan antara pengetahuan, pengalaman, kemahiran pelajar dengan konsep baru yang akan dipelajari oleh mereka kelak. Penutupan itu dapat mengaitkan aspek-aspek pengajaran guru pada hari tersebut. Kegiatan menutup pelajaran harus memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari, tingkat pencapaian siswa dan tingkat keberhasilan guru. Kegiatan menutup pelajaran tidak hanya dilakukan pada setiap akhir pelajaran tetapi juga dapat dilakukan pada setiap penggal akhir kegiatan atau setiap kali akan ke hal atau topik baru. Dengan ini, dapat membina kemahiran guru secara praktik dalam bilik darjah dan mempraktikkan teori pengajaran dalam situasi yang terkawal. Seterusnya, mempunyai strategi merumus. Strategi merumus. Guru boleh menggunakan beberapa strategi dalam merumus. Pertama ialah strategi tiket pelepasan. Tiket pelepasan ini merupakan strategi yang digunakan oleh guru untuk menyediakan sekeping kertas bercetak yang mengandungi ayat iaitu kongsikan pengetahuan anda pada hari ini. Strategi ini memberikan peluang kepada murid untuk menyuarakan pandangan mereka dalam pembelajaran. Lama-kelamaan, perkara ini akan meningkatkan lagi keyakinan murid dan interaksi dua hala dengan para guru.
Mereka dapat kebebasan mengutarakan pendapat kerana guru memberikan ruang untuk bercakap. Guru juga dapat mengesan kefahaman mereka dalam pelajaran hari tersebut. Selain itu, guru juga turut menggunakan strategi menyoal dalam merumus. Guru perlu bertanyakan soalan yang tertentu yang berkaitan dengan topik pada hari tersebut. Teknik menyoal adalah teknik paling lama dan paling popular dalam bidang pendidikan. Pemilihan teknik ini dalam PDP dapat melahirkan interaksi antara guru dan pelajar secara berkesan. Teknik ini dilaksanakan dengan cara guru mengemukakan soalan yang berkaitan dengan isi pelajar dan pelajar dikehendaki memberikan tindak balas yang sewajarnya. Kejayaan penggunaan teknik ini dalam PDP bergantung kepada kebolehan guru untuk menguasai teknik menyoal. Salah satu perkara penting ketika berkomunikasi adalah aktiviti bertanya dan menyoal. Kemahiran bertanya dan menyoal bukan sekadar untuk mendapatkan sesuatu maklumat, tetapi juga membantu kita membina iklim komunikasi yang positif dan memupuk sikap saling memahami dan bekerjasama. Walau bagaimanapun, penggunaan teknik penyoalan adalah untuk mencerna pemikiran. Ini kerana soalan yang dikemukakan untuk menganalisis, mensintesis dan menilai kemahiran dan menyediakan latihan untuk pelajar berkomunikasi. Strategi ketiga adalah sentence wrap up. Sebagai contoh, guru boleh menyediakan sekeping kertas beserta 2 soalan, iaitu berdasarkan apa yang mereka belajar pada hari tersebut dan bagaimana mereka mengaplikasikan pengetahuan tersebut melalui alat pengurusan grafik. Alat pengurusan grafik juga dikenali sebagai peta pengetahuan, peta konsep, peta cerita dan alat pengurusan kognitif. Alat komunikasi yang menggunakan simbol untuk menggambarkan pengetahuan, konsep, pemikiran, idea-idea dan juga hubungan antara mereka. Tujuan utama pengurusan grafik adalah untuk menyediakan bantuan visual bagi membantu pelajar berfikir. Seterusnya adalah alat Cognitive Research Trust. Merupakan instrumen kognitif dalam bentuk garis panduan yang digunakan untuk meningkatkan lagi kualiti pemikiran seseorang. Penggunaan alat ini dapat memandu pelajar untuk membuat keputusan dengan mengambil kira pelbagai faktor, menyelesaikan masalah, meluaskan pandangan terhadap sesuatu isu, meneliti kesan terhadap sesuatu tindakan, meneroka kepentingan apabila diberi pelbagai pilihan serta melihat sesuatu dari pelbagai sudut pandangan. Di samping itu, guru boleh menggunakan The Vocabulary Concept Map, iaitu guru boleh menyediakan peta minda dan meminta pelajar mengisi peta minda tersebut. Peta minda merupakan salah satu cara visual spatial dalam bentuk kecerdasan beragam atau multiple intelligence yang sekarang ini sudah diterapkan dalam sistem pembelajaran di sekolah. Secara tidak langsung, mengajar pelajar belajar kooperatif dan membantu pelajar menghindari miskonsepsi, membantu mempelajari cara belajar menyusun peta konsep serta memperoleh wawasan baru. Strategi ini juga membantu dalam mempelajari konsep-konsep pokok dan proposisi serta membantu dalam menghubungkan atau mengaitkan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan yang sedang dipelajarinya. Strategi terakhir ialah clear or cloudy. Cara ini lebih kepada refleksi tentang pengetahuan yang mereka perolehi pada hari tersebut melalui sesi pembelajaran. Guru perlu memastikan hasil pembelajaran tercapai atau tidak berdasarkan kefahaman pelajar dalam pelajaran hari itu. Aktiviti merumus yang efektif yang boleh dikendalikan oleh guru adalah keywords, pick a card and element of surprise. Keywords adalah aktiviti
guru perlu memilih beberapa kata kunci yang telah digunakan dalam pembelajaran. Kemudian, guru perlu bertanyakan kepada pelajar untuk mengenal pasti kata kunci tersebut dan membuat penilaian sama ada mereka boleh mengaitkan perkara tersebut dengan konsep pembelajaran pada hari tersebut. Yang kedua adalah aktiviti pick a card. Pick a card, pelajar dikehendaki menulis soalan berkaitan pembelajaran hari tersebut, kemudian meletakkannya di dalam satu bekas. Guru akan meminta seorang pelajar mencabut soalan tersebut secara kuat dan memanggil secara rawak rakan mereka untuk menjawab soalan tersebut. Aktiviti ketiga ialah element of surprise. Pelajar menerima sepucuk surat yang mengandungi kad bertulis, kemudian pelajar dikehendaki berbincang konsep yang diperoleh dan hal-hal yang berkaitan pembelajaran. Antara kesan merumus dan menutup dari segi pelajar ialah pelajar dapat membuat kesimpulan terhadap pengajaran guru melalui penyediaan aktiviti penutupan. Pelajar dapat mengukuhkan lagi daya ingatan terhadap pembelajaran yang baru disampaikan oleh guru. Pelajar dapat memupus semangat ingin tahu tentang pembelajaran yang berikutnya sekiranya aktiviti penutupan yang dilaksanakan oleh guru itu berkesan. Kesan dari segi guru pula, guru dapat mengetahui kesan pengajaran mereka sama ada berjaya mencapai objektif pembelajaran ataupun tidak. Guru dapat mengukuhkan lagi konsep pembelajaran pada hari tersebut melalui aktiviti penutupan. Terdapat dua medium untuk merumus, iaitu kelas secara bersemuka dan juga atas talian. Kelas secara bersemuka melalui perbincangan antara guru dan juga pelajar. Yang kedua ialah tugasan kerja rumah yang diberikan oleh guru untuk menilai kefahaman. Yang ketiga, penilaian kuis pantas yang dijalankan di kelas selepas sesi pembelajaran. Yang kedua, medium seterusnya adalah kelas secara talian, pelaksanaan reading assignment. Yang kedua adalah meletakkan slide PowerPoint, seperti memberikan nota melalui platform talian, pelaksanaan video pengajaran dan memuat naik video tersebut menggunakan online meeting platform, iaitu seperti Zoom, Webex, Google Meet dan sebagainya. Pemberian projek di luar sesi pengajaran dan pembelajaran. Bagi video pembelajaran dan rancangan pengajaran harian, guru telah mengajar subjek geografi tingkatan 2. Tajuk pembelajaran adalah pemanasan global yang mempunyai 5 subtopik. Bagi bahagian kesimpulan, guru telah menggunakan kedua-dua jenis merumus iaitu kognitif dan sosial bagi mengukuhkan pembelajaran. Di akhir pembelajaran, guru meminta pelajar untuk menerangkan semula topik pembelajaran dan merumuskan keseluruhan pembelajaran. Bagi rancangan pembelajaran harian, guru telah mengajar subjek sejarah tingkatan 6 bagi pengkal 2. Tajuk ialah Jihad. Dalam pembelajaran ini, guru telah menggunakan kedua-dua jenis teori iaitu kognitif dan sosial bagi mengukuhkan lagi sesi pembelajaran. Murid perlu kongsikan pengetahuan dan hasil pembelajaran pada akhir sesi pembelajaran. Kesimpulannya, kaedah merumus dan menutup merupakan satu kaedah yang sangat penting dalam pengajaran, membantu guru untuk membuat penilaian terhadap maklum balas yang diberikan oleh pelajar. Kemudian guru boleh dalam pembelajaran merancang tindakan baharu untuk menambah baik pengajaran pada sesi yang akan datang. Melalui kaedah merumus dan menutup juga, pelajar dapat memperoleh penyelesaian terhadap satu-satu pelajaran yang disampaikan oleh guru di bilik darjah. Oleh itu, penutupan sangat penting dalam sesi pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Sekian, terima kasih.